Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Pengerusi Jawatan Kuasa Serantau Asia Pasifik WAGS dan Ahli Lembaga Sedunia WAGS. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda, seminar wanita dalam sukan dapat meningkatkan kesedaran golongan wanita tentang kepentingan ekosistem keseimbangan jantina dalam sukan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Pengerusi Jawatan Kuasa Serantau Asia Pasifik Pertubuhan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia WAGS dan Ahli Lembaga Sedunia WAGS. Berangkat sama Paduka anak anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Puan Cempaka Imalin Pahamin dan Cik Syarada Sikiran. Puan Cempaka Imalin Pahamin dan Cik Syarada Sikiran berada di negara ini bagi menghadiri acara antarabangsa Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda, seminar wanita dalam sukan akan memperkasakan pemimpin wanita masa hadapan dalam sukan dengan memberikan sokongan yang diperlukan di samping melindungi hak mereka dalam sukan. Bersabda pada majlis perasmian seminar tersebut pagi tadi, Duli Yang Teramat Mulia menjelaskan seminar bertujuan mendidik dan meningkatkan kesedaran golongan wanita tentang kepentingan gender balance ecosystem in Brunei Sport. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menyentuh hasil penyelidikan yang dilakukan oleh perwakilan wanita, Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam menunjukkan penglibatan wanita sebagai komiti eksekutif dalam persatuan dan persekutuan sukan adalah agak minimal. Berpandukan garis panduan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa, sabda Duli Yang Teramat Mulia, wanita hendaklah sekurang-kurangnya memenuhi 30% daripada komiti eksekutif tersebut. Dari segi penyertaan atlet, setakat ini 1,022 atau 34% atlet perempuan direkodkan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, Olympic Agenda 2020 di bawah IOC juga menggariskan Pelan Hala 7 Olympic Movement 2020 dan IOC Gender Equality Review Project berdasarkan credibility, sustainability dan youth. Sejak Olympic Agenda 2020 diadaptasikan, sabda Duli Yang Teramat Mulia lagi, ianya telah memberi impak ke dalam penglibatan wanita dalam sukan secara keseluruhannya. Terdahulu, Pengiran Siti Amal Jariah binti Pengiran Haji Mat Jinin, perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam selaku penasihat Komiti Gender Equity dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan Komiti GEC menyeru agar kaum wanita perlu mengambil peranan dalam sama-sama memberikan sumbangan pembangunan sukan secara inklusif.
Puan yang terutama Sheikha Hayat binti Abdul Aziz Al Khalifa, pengerusi jawatan kuasa wanita dan Sukan Majlis Olimpik Asia, dalam perutusannya menyambut baik inisiatif Komiti Gender Equity tersebut. Dengan tema ke arah ekosistem keseimbangan gender dalam Sukan Brunei, seminar dianjurkan oleh perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam melalui jawatan kuasa equity gender yang baru ditubuhkan. 50 peserta menghadiri seminar. Sambutan Minggu Kesedaran Rintangan Anti-Mikrob Sedunia yang disambut setiap tahun pada bulan November adalah kempen kesedaran sejagat utama untuk menangani kerintangan anti-mikrob. Tahun ini menyaksikan rebranding nama kempen ini daripada Minggu Kesedaran Anti-Mikrob Sedunia kepada Minggu Kesedaran Rintangan Anti-Mikrob Sedunia. Penambahan perkataan rintangan ini adalah perubahan kecil tetapi sangat ketara yang menyampaikan perkaitan kerintangan antimikrob dan kepentingan meningkatkan kesedaran merentas sektor. Dalam perutusan sempena sambutan Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob Sedunia 2023 yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, juga menggariskan kerintangan antimikrob merupakan halangan terbesar untuk menjalani rawatan dan prosedur perubatan yang kompleks serta merawat pesakit yang paling terdedah seperti mereka yang menjalani rawatan kemoterapi, pemindahan organ, rawatan rapi dan rawatan jangkitan serius. Kerintangan antimikrob juga wujud di luar sektor kesihatan. Justru itu perlunya semua pihak yang berkepentingan untuk membuat pendekatan kolaboratif bagi mengurangkan kemunculan dan penyebaran kerintangan antimikrob selanjutnya dengan mengenal pasti jurang di dalam sesebuah negara. Selain itu, menerapkan amalan terbaik dalam bidang berkaitan seperti kawalan jangkitan haiwan, tumbuhan dan manusia, pertanian dan pemprosesan makanan, air dan sanitasi, peraturan antimikrob dan yang paling penting, memupuk pendidikan dan kesedaran tentang kerintangan antimikrob. Perutusan tahun ini menekankan kerintangan antimikrob merupakan ancaman kesihatan dan pembangunan sejagat yang kompleks dan kritikal. Tindak balas pelbagai sektor yang tepat pada masanya berterusan dengan cara kolaboratif dan selaras adalah penting dan negara Brunei Darussalam telah menyahut cabaran ini dengan menunjukkan komitmen peringkat tinggi dan melalui pendekatan satu kesihatan. Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman terus meneroka beberapa peluang pelaburan baharu dalam pelbagai industri. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman berkembang pesat melalui lawatan dan perjanjian peringkat tinggi dalam pelbagai bidang sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1984. Puan yang terutama Irma Said Muhammad Samhan Al-Kausiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam, menyatakan perkara itu semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Kesultanan Oman ke-53. Majlis berlangsung semalam di Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong.
Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman akan terus meneroka beberapa peluang pelaburan baharu dalam pelbagai industri termasuk sektor minyak dan gas, makanan halal, pertanian dan perikanan. I call all policymakers to listen to their concerns and to RCF joined on the route of the region. 92 pelajar dari Sanah 6 dan 11 Mahat Islam Brunei diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di sekolah berkenaan pagi tadi. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Arif Awang Haji Muhammad Bahrin bin Haji alias Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Majlis diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim oleh para peserta khatam diikuti bacaan takhtim, doa khatam dan zikir marhaban. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik pagi tadi mengadakan mini convention Pemimpin Sekolah 2023. Dengan tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti, mini convention bertujuan mengukuhkan kesepaduan sistematik di Kementerian Pendidikan melalui penglibatan serta sokongan kukuh dan mampan daripada semua pihak yang berkepentingan. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan, ketua-ketua kluster dan perwakilan daripada Majlis Pemimpin Sekolah Brunei Darussalam menerima buku dan poster Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027. Konvensyen juga antaranya diisikan dengan sesi pembentangan dan prabengkel. Lebih 487 peserta menghadirinya. Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan peringkat akhir pertandingan Qiraat Zikir dan Selawat Sekolah Rendah dan Menengah Senegara dan pertandingan Dikir Syarafil Anam Sekolah Rendah Senegara. Dianjurkan oleh bahagian kegiatan kerohanian Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, pertandingan diadakan di Jabatan Penerangan. 6 kategori dipertandingkan. Sekolah Al-Falah Sungai Akar dan Sekolah Menengah Saidina Othman Kumpulan 2 masing-masing muncul juara kategori lelaki berzikir bagi bahagian menengah dan rendah. Manakala Sekolah Al-Falah Sungai Akar dan Sekolah Menengah Saidina Hussein masing-masing memenangi kategori perempuan berselawat bahagian menengah dan rendah. Bagi kategori Dikir Syarafil Anam, Sekolah Rendah Katuk B dan Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan masing-masing menjuarai kategori lelaki dan kategori perempuan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Sebagai usaha memperluaskan lagi skop penyiaran dan mengikut trend teknologi semasa dalam industri penstreaman media, RTBGo akan melancarkan platform aplikasi baru iaitu aplikasi TV Android untuk penstreaman rancangan-rancangan terbitan di TV Pintar. Petang tadi diadakan majlis menandatangani perjanjian bersama rakan promosi pelancaran aplikasi RTBGo Android TV 2023 di Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei RTB Sungai Akar. Mewakili RTB, Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah RTB, manakala rakan-rakan promosi pelancaran iaitu Imogen Sendra Berhad, Syarikat Intracorp dan Neo oleh Advansi Distribution Sendra Berhad diwakili oleh pengurus atau wakil syarikat masing-masing. RTBGo mula diperkenalkan sejak 1 September 2019 melalui laman sesawang www.rtbgo.bn dan seterusnya dilancarkan dalam format aplikasi mudah alih pada 10 Oktober 2020.
Sehingga kini RTB Go mempunyai pengguna melebihi 1 juta. Pelbagai aktiviti menarik disusun sempena RTB Mini Media Carnival yang akan diadakan pada 1 hingga 3 Disember depan. Untuk mengetahuinya, saksikan promo ini. RTB Mini Media Carnival 2023. Radio Televisyen Brunei akan menganjurkan RTB Mini Media Carnival 2023 yang akan diadakan di The Mall Gadong pada 1 hingga 3 Disember 2023, jam 11 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti turut disediakan. Singgahlah di booth RTB Go dan rebutlah peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Datanglah beramai-ramai ke RTB Mini Media Carnival 2023. Jumpa bis kita di sana. Setiap kanak-kanak termasuk kelainan upaya tanpa mengira latar belakang, kebolehan atau keadaan perlu diiktiraf, dihargai dan diberi peluang yang sama untuk berkembang maju. Ini selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak-hak kanak-kanak yang menggariskan setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan dipelihara. Ikuti laporannya bersama Zulfadli Haji Kasim. Hari Kanak-Kanak Sedunia yang disambut pada setiap 20 November menjadi wadah untuk meningkatkan kesedaran tentang cabaran yang dihadapi oleh ramai kanak-kanak, termasuk mereka yang menghadapi kesukaran dalam pelajaran, kelainan upaya, hidup dalam kemiskinan, terjerat dalam isu-isu sosial dan masalah keluarga. Tema sambutan tahun ini, penyertaan untuk setiap kanak-kanak, menekankan pentingnya semua pihak termasuk pengubal dasar, penguat kuasa dan masyarakat bertindak ke arah dunia yang lebih inklusif dengan hak setiap kanak-kanak diutamakan untuk mencapai potensi penuh mereka. Di negara Brunei Darussalam, agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan terus berganding bahu melaksanakan berbagai program berkebajikan bagi memastikan kesejahteraan kanak-kanak terus terpelihara. Rangka Kerja Perlindungan Kanak-Kanak NFCP yang dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 2022 bertujuan mengembangkan ekosistem perlindungan kanak-kanak di negara ini demi memastikan mereka berupaya untuk menjalani kehidupan yang lebih selamat dan berkualiti. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Dalam menyokong Hari Kanak-Kanak Sedunia yang disambut setiap 20 November, negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna biru, hijau, merah dan putih di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha bermula semalam sehingga esok. Warna biru melambangkan Hari Kanak-Kanak Sedunia bersempena warna rasmi United Nations Children Fund UNICEF, manakala warna hijau, merah dan putih dipilih sebagai lambang keprihatinan rakyat dan penduduk di negara ini terhadap penderitaan rakyat Palestin, khususnya bagi mengenang nasib kanak-kanak yang telah terkorban dan kehilangan keluarga tersayang di samping menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin. Penggunaan internet secara selamat dan mengetahui skam penipuan dalam talian dapat mengelak risiko terjebak kepada penipuan digital. Kaedah mengelak risiko tersebut dikongsikan semasa Digital Warga Mas yang dikendalikan oleh Digital Brunei dengan Pertubuhan Warga Mas pagi tadi. Hadir Jurutera Awang Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Digital Brunei merupakan inisiatif AITI memperkasa masyarakat melalui teknologi digital dalam usaha mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif selaras dengan Wawasan Brunei 2035.
Movember mendidik lelaki mengenai kepentingan melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala bagi pengesanan awal masalah-masalah kesihatan dan juga berusaha mengurangkan stigma yang menyelubungi kesihatan mental. Bersempena kempen Movember, RTB menemu bual Ketua Unit Onkologi Perubatan dan Penjagaan Paliatif The Brunei Cancer Centre TBCC Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC bagi mendapatkan pandangan tentang isu kesihatan utama yang sedang ditangani. The most common cancer in Brunei, and Movember aims to raise awareness about this disease, encourage early detection through regular checkup. The other thing that male cancer is important as well in terms of testicular cancer, which is relatively rare, but most importantly common in our younger generation, younger male. Movember recognizes as well not just physical but also mental health issues about men as well, and it seeks to reduce the stigma surrounding mental health. Dr. Haji Zulkhairi menasihatkan pentingnya bagi lelaki bersikap proaktif dan bukannya reaktif dalam kesihatan mereka. Adopting a balanced diet, engage in regular physical activity, and managing stress is important in overall health and reducing the risk of chronic disease. So it's important to take care of your mental health by seeking support when needed, managing stress and being open about your feelings and emotions. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah mengadakan pemeriksaan terhadap berus cat berjenama Goldliner 850 bagi semua saiz yang dijual di premis-premis perniagaan di negara ini dan seterusnya dihantar untuk dianalisa. Hasil analisa oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan telah mendapati bahawa berus tersebut disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Para pengguna beragama Islam di negara ini adalah dinasihatkan untuk tidak membeli dan menggunakan berus tersebut. Pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan semua produk adalah halal dan suci serta tidak bercampur dengan produk-produk yang tidak halal dan meragukan. Sebarang aduan mengenai penggunaan atau penjualan produk-produk tidak halal dan meragukan, hubungi talian hotline 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Beberapa mukim di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok 22 November. Jabatan Kerja Raya dalam siaran media memaklumkan kawasan yang terjejas ialah Mukim Berakas A dan B, Mukim Kota Batu, Mukim Gadung A dan B, Mukim Lumapas, Mukim Pengkalan Batu, Mukim Kilanas dan Mukim Kianggeh. Gangguan disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan Bukit Barun dan penggantian inlet pipe utama ke tangki Kiarong bermula pukul 7 malam hingga kerja-kerja selesai. Kerja-kerja akan mengambil masa sekitar 12 jam. Berikutan gangguan bekalan air tersebut, tangki-tangki biru ditempatkan di beberapa lokasi. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan rasukan ria sekolah-sekolah PGGMB kali kedua. Acara berlangsung di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah, Berakas.
Sukan ria antara lain bertujuan mendedahkan warga PGGMB dan ibu bapa dengan pelbagai acara sukan di samping memupuk semangat bekerjasama dan berganding bahu dalam satu pasukan. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan atlet yang mewakili Persekutuan Sukan Boles Brunei Darussalam berlepas meninggalkan negara hari ini bagi menyertai kejohanan Dunia Wanita dan Junior ke-19. Kejohanan akan diadakan di Universiti Bangkok, Tuan Buri pada 22 hingga 28 November ini. 4 atlet wanita yang akan mewakili negara ke kejohanan tersebut ialah Dayang Surtini binti Haji Abidin, Dayang Mulsinah binti Haji Amran, Dayang Norhani binti Haji Juna dan Dayang Siti Nurhafilah binti Haji Arun. Rombongan juga disertai oleh ketua delegasi, pengurus pasukan dan jurulatih. Peserta negara akan menyertai 2 pertandingan utama iaitu kejohanan dunia triple wanita dan kejohanan dunia shooting wanita. Kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE A1 2023. 2 perlawanan peringkat kumpulan diteruskan semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Sekolah St. George masing-masing mendominasi kumpulan A dan B. Dalam perlawanan pertama bagi kumpulan A, Maktab Sains jersey putih menewaskan Chong Cheng 87 berbalas 40. Sementara itu, dalam perlawanan kedua bagi kumpulan B, Sekolah St. George jersey putih mengalahkan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah dengan keputusan 54-48.